Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, dalam kelas pendidikan seni visual tahun 4 hari ini kita akan belajar indahnya dasar laut bahagian 2. Okay, di mana bidang yang akan kita belajar adalah bidang menggambar iaitu cetakan. Murid-murid boleh rujuk halaman 66 dan juga 67. Buku teks kesenian pendidikan kesenian tahun 4. Okey, mari kita teruskan. Okey. Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat karya indahnya dasar laut berdasarkan teknik cetakan kolograf. Okey. Pertama, kad keras. Yang kedua adalah kertas cetakan. Yang ni boleh menggunakan kertas lukisan. Okey, seterusnya adalah kad busa. Kad busa ni kad yang agak keras sikit. Okey, yang keempat adalah kertas bergelugur. Yang ni dia ada jalur-jalur. Murid-murid boleh dapat daripada kotak. Koyakkan sikit kotak tu, dalam tu ada kertas yang berjalur-jalur tu. Itu yang dinamakan kertas bergelugur. Okey, seterusnya adalah sudu. Yang ni boleh didapati di dapur rumah anda. Yang keenam, penggelik cat. Ni kalau ada penggelik cat. Kalau tak ada, murid boleh menggunakan berus lukisan. Okey, seterusnya adalah tali tebal. Okey, tali tebal ataupun tali rupiah. Kalau ada benang, boleh guna benang. Benang untuk mengait. Benang kait. Okey. Seterusnya, cat poster. Okey. Gunting. Span. Span ni kita akan guna untuk membuat bahan cetakan. Dan juga yang terakhir adalah gam. Okey. Kita tengok proses cetakan teknik kolograf. Okey. Ada berapa proses yang perlu kita lalui untuk menghasilkan cetakan teknik kolograf. Okey. Terdapat dua jenis proses. Pertama adalah proses penyediaan blok cetak. Okey, kita kena sediakan blok cetak dulu sebelum kita mewarna. Dan yang kedua adalah proses mencetak. Inilah yang kita warna tu adalah proses mencetak. Nak cetak bahan tu tadi. Okey. Untuk seterusnya, okey, penyediaan blok cetak pertama. Okey. Murid kena lakar dulu apa yang ingin dihasilkan untuk indahnya dasar laut. Yang kita menggunakan teknik cetakan. Pertama, lakar dulu nak buat apa. Okey, contoh di sini dia lakarkan ada ikan, sotong, tapak Sulaiman, ada batu karang. Ini andaian untuk ombak. Lakaran pertama menggunakan pensel. Okey, untuk seterusnya. Okey, bila dah kenal pasti apa yang ingin dipersembahkan dalam karya. Okey, murid mula melakar pada kertas. Yang ni pada kertas kasar, pada kertas bergelugur dan yang ni pada span. Okey, bentuk contoh. Oh, tadi nak lukis ikan. Okey, lukis pada kertas kasar ni. Okey, pada kertas busa gambar ikan. Okey, ini kepala sotong. Okey, yang ni nak buat tapak Sulaiman. Okey, pada sotong nanti dia punya jalur-jalur tu boleh menggunakan benang ataupun tali tebal. Okey, apabila dah siap lakar pada ni, pada bahan-bahan yang berbeza, yang ni gunakan span, yang ni kertas busa, yang ni kertas bergelugur ataupun berjeriji. Okey. Murid gunting. Okey, dah siap gunting. Okey, selepas gunting, apa yang perlu dilakukan adalah bahan-bahan yang dah siap tadi tu ditampal pada kertas keras ataupun pada kad yang lebih
keras. Okey, kenapa kita lekat pada kad yang lebih keras? Supaya nanti bila kena cat dia tak melekat. Okey, bila dah kena warna. Okey. Gam kan mengikut apa lakaran pertama tadi. Kesusunan ni macam ni. Okey, jadi murid pun tampal menggunakan gam. Okey, rupa hidupan laut tadilah yang telah digunting tadi. Maka akan terhasillah blok cetakan. Yang ni menggunakan tali tebal ataupun benang yang tebal tu lah. Okey. Yang ni tadi, ni pun guna benang ataupun tali tebal untuk dia punya tu. Ni pun sama. Okey, ini tali yang paling tebal. Boleh juga menggunakan tali kasut. Tapi je kalau guna tali kasut lepas tu kena basuh lah. Okey, yang ni kertas bergelugur tadi dipotong mengikut bentuk macam ni. Yang ni menggunakan span. Okey. Ni apa ni? Siapa tahu? Ini adalah daun. Daun-daun yang boleh kita gunalah. Ataupun ranting-ranting yang awak ambil tadi awak tampal lekat kat sini menggunakan gam. Okey. Apabila dah siap blok cetakan, kita akan melalui proses kedua. Proses kedua adalah proses mencetak. Okey. Okey, pertama blok cetakan tadi dah disediakan. Apabila dah blok disediakan, bancuh dan ratakan cat poster di atas penggelik. Okey, kalau ada penggelik lah. Kalau tak ada, murid boleh menggunakan berus lukisan. Bancuh dulu warna air tu ataupun cat poster. Okey, apabila dah siap bancuh, kedua, warnakan blok. Atas blok sahaja diwarna. Pada kertas tak perlu warna. Blok ni tadi blok ikan. Ni tapak Sulaiman. Ini batu karang, sotong. Awak warna atas ni sahaja. Pada kertas yang bawah tu tak perlu. Pada blok cetakan sahaja. Yang ni cuma menggunakan warna biru. Murid juga boleh menggunakan pelbagai warna. Okey. Jangan tumpah ke bawah ya pada blok cetakan sahaja. Okey. Proses ketiga, ketika mencetak adalah letak kertas di atas blok cetakan. Tekan dengan tangan atau belakang sudu. Okey, ambil satu kertas yang lain, kertas lukisan. Letakkan di atas blok cetakan yang telah diwarnakan tadi. Lepas tu, tekan dengan tangan. Tekan perlahan ataupun dengan belakang sudu. Pada bahagian-bahagian blok cetakan tadi. Okey. Dan yang terakhir, angkat semula kertas yang kita letak atas tu tadi secara perlahan. Kenapa angkat perlahan-lahan? Supaya warna tu tidak bercampur. Maka inilah hasilnya. Daripada blok cetakan, ni dah daripada kertas yang kita lekapkan di atas blok cetakan tadi. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap murid dapat menyediakan ataupun menghasilkan karya indahnya dasar laut menggunakan teknik cetakan kolograf. Okey, tugasan pada hari ini. Hasilkan karya indahnya dasar laut menggunakan teknik cetakan kolograf. Selamat mencuba. Okey, jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.